Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan, salam pencerahan. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Doa saya anda sihat. Begitu juga dengan saudara Syah Ibrahim. Hidup merana. Begitu juga Zizi Muhammad, Madam K, saudara Sab Iman di TikTok. Saudara ini bakal jenazah. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Fazil Yub, saudara Abdul Razak, saudara Zainal Abidin Ismail, Wasyaruddin, saudara Raja Syarizat, saudara Joka Karim. Begitu juga Loga Nathan, how are you Loga? Saudara Oping Temu, Hairun Nizam, saudara Nazar K, saudara Rahman, saudara Johasri, saudara Rostina, Puan Rostina, Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak Minah? Moga sehat. Saudara Azamari LC, Vape Drama, Vape Drama Rock, saudara Diki, Syamsul Abdul Rahman, saudara Yusuf Awang, saudara Azizul Mak Yusof. Begitu juga Adam, Has, saudara Adi Warna, saudara Awang Yusof, Puan Syarifah Hapipah, saudara Mak Rozi, saudara Abu Samah, saudara Tech Ais, Jejak Rimba, WK Nur, saudara Fakri Sani, Lim Boncang, how are you Lim? Good evening. Saudara Rahma bin, ZE Izwan, saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Saudara Afdal Hashim, terima kasih. Saudara Captain Ned, saudara Lim Bunciang, thank you. Cik Pa Muhammad Noor, orang Terengganu ni banjir dah tengah tenat dah sekarang ni. Saudara Muhammad Noor Samsudin, dia juga saudara Muhammad Firqan, saudara Saloma K Pahang, salam saudara Muhammad Noor Syamsuddin dari Sabah, saudara Muhammad Noor, saudara Mazmi, saudara Muhammad Fauzi, saudara Osman Abdullah, Abang Tony Durian, apa khabar abang? Moga sehat. Yaman, musim durian ni, musim hujan ni, musim banjir, mana ada durian lagi bang? Saudara Herman Anto, Tuan Abdul Rahman, Puan Hamisah Desa, dari Shah Alam ya puan. Begitu juga saudara Muhammad Ehsan Siriga, Sabra Jamali, Nana Momo, Muhammad Rafi, salam perjuangan katanya. Ya, saudara Muhammad Nur Syamsuddin dari Sabah, Meranti, saudara Ahmad Gaza, saudara Zulma Syal, saudara Jarudin, Ibrahim Cik Muda di Instagram. Jangan lupa saudara, saya bersiaran di Facebook, di TikTok dan juga di Instagram. Jadi yang saya minta daripada anda lain tak ada kena bayaran. Cuma gunakan jari anda, tekanlah subscribe. Itu yang paling penting. Bila anda subscribe, notifikasi akan beritahu ya, saudara Teruna, saudara Meranti, saudara Sodin Kosna, saudara Ma'il Syamsuddin, begitu juga saudara Zainuddin, Puan Sukalsum di Instagram. Ya, yang saya minta daripada anda lain tak ada saudara. Hanya like, share dan subscribe. Tak ada kena bayaran, sedikit saja. Gunakan jari-jari anda ya, saudara Taruna, musim hujan ya, saya tahu. Puan Saidah Rajimin, Saudara Din, Uzair, saudara Kamal Zaman, saudara Hashim Atan, saudara Samsul Anwar, saudara Yusuf Pilot, Lee Sik, Syarash Putih Subramaniam, Awayu Saras Putih, saudara Zainuddin, Bang Kalsum, Anang Gersik. Begitu juga dengan Saidah Akar Bumi, Saidah Rajimin Idarik, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Di siaran di tiga siaran ini banyak yang hadir, dan kalau saya tak dapat santuni sekarang, mungkin usai nanti saya akan santuni anda satu persatu. Terima kasih kerana hadir, menyokong live saya ini. Yang saya perlukan daripada anda lain tak ada. Like, share dan subscribe. Itu saja saudara, tak lebih daripada itu. Baik saudara, permulaan bicara saya malam ini tentulah memberi laporan kedudukan negara berhubung dengan COVID-19. Kerana hari ini hari Selasa tanggal 20 Disember dan merupakan hari yang akan 1008 hari. Dah 1008 hari saudara. Virus corona ini menyerang, masih lagi belum usai. Bagaimanapun, apabila saya menerima laporan daripada saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio, agak melegakan sedikit apabila saya melihat angkanya semakin menurun. 3 hari lepas 993, kemarin 847 dan semalam susut kepada 721. Jumlah kumulatif sudah pun mencapai 5,18,584 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara, dan saya melihat terdapat 5 negeri masih adalah peningkatan.
Tapi peningkatannya tak banyak. Ada yang 1, ada yang 2. Saudara di 5 negeri sebut. Namun begitu di Kelantan kekal jangkitannya itu 18 macam kemarin. Begitu juga di Melaka jangkitan berjumlah 39, tidak berubah. Sementara yang susut cuma di 8 negeri sahaja, saudara. Labuan, alhamdulillah 2 hari berturut-turut kekal sifar, tiada jangkitan di Labuan. Bersamalah kita berusaha untuk mengekalkan situasi tersebut di Labuan. Dan saya melihat cuma di Selangor sahaja jangkitan mengatasi lebih 100, iaitu jumlahnya 297. Susut, saudara, tapi mengatasi 100. Yang lain tidak ada. Alhamdulillah. Berusahalah kita untuk memastikan, untuk kita memutuskan jaringan virus corona. Apa yang kita perlu lakukan? Jaga kesihatan, jaga kebersihan. Terutama teman-teman kita yang mungkin ada setengah main air. Tadi saya tengok ada dalam YouTube, dalam Facebook, ya, Mak Berhormat Timbalan Perdana Menteri, beliau pergi ke Besut, Terengganu. Nampak macam main air, tapi kalau dah ramai main air itu, pastikan kita jaga kebersihan diri kita, balik rumah mandi ataupun bersih tangan-tangan kita, dan kalau boleh elakkanlah penjarakan sosial. Saudara Yahya Armin, saudara Cik Long, saudara Abibah Junaid. Begitu juga dengan Cangkat Jering. Ceria hari ini. Terima kasih saudara Ahmad Isa, saudara Ahmad Kamaluddin, saudara Azani Abdul Qadir Naimin alias Abdul Latif, saudara Halim Latanung. Dari mana saya tak tahu, ya saudara. Ni tulisan Cina pula saya tak tahu. I cannot read you. Terima kasih. Muhammad Syarul Azwan, saudara Salim Yasin, Muhammad Mahari, Udin Priyo. Saudara, jangan lupa like, share dan subscribe. Ya pian, terima kasih. Dan juga The Cucu Tok Wan, Magat Zaharudin, saudara Johasri, dan teman-teman yang lain. Baik saudara, usai pencerahan tentang kedudukan COVID-19, terima kasih saudara Jamil Idris yang tidak henti saban hari menghantar kiriman untuk perkongsian kita bersama, saudara. Kita masuk segmen e-commerce. Dalam keadaan begini, berniaga harus diteruskan mencari rezeki yang halal. Kalau anda mempunyai produk untuk saya wawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar masih terus memasarkan setangi al-bakurnya dan juga minyak wangi daripada tanah Arab yang berasaskan kepada ini kayu gaharu, saudara. Ya. Kalau anda tak dapat dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, kalau berhubung dengan Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Bantulah bersama-sama lah menyokong perniagaan yang dilakukan oleh Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Boleh dimakan, tak payah guna lauk lain. Untuk makan dengan nasi, makan dengan porridge, makan dengan pulut, dengan roti pun memang sedap, saudara. Dan bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, mahukan buah-buahan yang segar, macam-macam buah-buahan. Ini hari ini saya ada pisang kaki ni, saudara. Ini pisang kaki ni memang sedap, saudara. Ini boleh berhubung. Ini untuk teman-teman di Lembah Kelang, saudara. Boleh hubungi saudara Syauki di talian 017-357-5703 supaya buah-buahan sebut terus dihantar ke rumah anda. Juga jangan lupa, saudara, makanan kegemaran saya rasa memang sedap. Ramai kawan-kawan yang menghubungi saya mengatakan memang popiah sira dari Maria mengasyikkan. Sedap dimakan, harga pemurah, tak mahal mana pun, saudara. Klik ataupun pesanlah melalui saudara Nizam di talian 019-435-1203. Sedap dimakan, murah pun, mampu milik, mampu beli, saudara. Dan terakhirnya tentulah perusahaan sahabat kita, iaitu Tokoh Jamu Kemaman, saudara Zul di talian 019-917-0449. Hari ini saya nak memberi pencerahan tentang, ni dia, saudara, iaitu madu tualang Gold Special Quality. Ini berat ni, 1.5 kg. Susah nak dapat banyak begini, saudara. Jadi madu tualang ini dihasilkan daripada lebah hutan tropika, dijamin asli dan berkualiti, saudara. Ia mampu untuk meningkatkan imunasi dan antibodi serta mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah, serta amat sesuai sebagai antara rawatan susulan mereka yang pernah dijangkiti COVID-19. Minumlah madu tualang Gold Special, saudara.
Juga jangan lupa, ini yang selalu saya katakan rare ataupun sukar untuk diperolehi, iaitu madu kelulut hutan. Berat saya ataupun nama saintifiknya ialah Trigona spp. Ia dijamin berkualiti asli. Saya lihat sini memang asli saudara, hitam ya saudara. Dan ia baik untuk rawatan mata ataupun mencegah katarak, antioksida dan anti radang. Ia turut menurunkan kadar gula dalam badan untuk rawatan kecil manis dan menghalang pembentukan sel kanser. Saudara, hubungi sahabat kita Saudara Zul, tokoh jamu kemaman. Boleh juga saudara masuk dalam internet, cari search tokoh jamu kemaman Saudara Zul, ataupun saudara boleh berhubung dengan beliau di talian 019 917 0449. Semoga Allah merestui usaha mereka mencari rezeki yang halal, saudara. Baik. Dan dalam keadaan begitu, jangan lupa, ini tentang naluri kehidupan kita, panduan dalam kehidupan kita, saudara. Saya mesti membacakan soal ini kerana ini sebagai panduan kehidupan, saudara. Kerana daripada Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, beliau bertanya, duhai Rasulullah, beliau merupakan sahabat, antara sahabat Rasulullah, saudara Abu Zar ni, saudara, tidakkah anda menjadikan aku sebagai pegawai? Sebab dia minta nak jadi pegawai. Waktu itu di peristiwa di Banidah, saudara. Kemudian baginda menepuk bahunya dengan tangan baginda seraya bersabda, duhai Abu Zar, kamu ini lemah. Jadi kalau pun lemah, macam mana nak pegang jawatan? Sedangkan jawatan itu merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Ini persoalannya, kadang-kadang kita meminta-minta jawatan. Abu Zar menyatakan, jadi artinya saudara, jawatan itu adalah satu tanggungjawab dan amanah. Ia bukan hanya untuk meletakkan diri kita sebagai orang yang hebat dan sebagainya. Bukan satu kemuliaan ataupun kebanggaan, saudara. Segala amanah dan tanggungjawab yang diterima, semua ini akan disoal di hari akhirat nanti. Sama ada menteri, wakil rakyat yang memiliki tanggungjawab besar untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat tanpa mengira kelompok dan golongan. Jadi wakil rakyat jadi menteri bukan hanya pada umat Islam saja, asalkan nama rakyat, tanpa mengira kelompok dan golongan. Begitu juga saudara, sebagai seorang suami, ia harus memiliki tanggungjawab besar untuk menafkahkan isteri dan mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi sebuah keluarga solehah dan diredai oleh Allah, saudara. Andainya kita tidak berlaku adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang kita pimpin, maka janganlah sekali-kali kita biarkan amanah jawatan itu kita pegang. Apabila seorang wakil rakyat tidak mampu melaksanakan amanah untuk membawa kehidupan rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan, maka gantilah dengan yang lebih baik dan yang beramanah. Sesungguhnya, saudara, amanah itu adalah sesuatu yang ringan disebut, namun amat berat untuk dilaksanakan. Mereka yang hanya merebut pangkat dan kedudukan untuk kemuliaan dunia demi harta dan kehormatan, pasti mereka akan menyesal di akhirat nanti. Jadi, semoga kita tidak menjadi hina di sisi Allah dengan menyalahgunakan jawatan yang diperolehi hasil kepercayaan orang ramai dan rakyat. Berusahalah, duhai teman-teman saya, wakil rakyat, Bapak Menteri, untuk menunaikan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh. Kerana ingatlah, jawatan itu adalah suatu amanah. Ini saya pernah perjelaskan, saudara. Sebab itu saya harap mereka yang berlumba-lumba nak jadi pemimpin, nak jadi menteri, jadi wakil rakyat, ingat bahawa jawatan itu adalah amanah. Baik, saudara. Terima kasih kepada teman kita yang menghantar kiriman pada saya. Ini saya bukan seorang ustaz, saudara. Saya membacakan bila saya tengok benda terbaik untuk perkongsian kita bersama. Saya begitu juga apabila saya menerima kiriman daripada Tan Sri Osu Sukam yang menghantar ke dalam segmen Mutiara Kata. Menurut Tan Sri Osu Sukam, katanya nasihat itu ibarat deringan loceng jam. Ya, saudara, nasihat itu adalah ibarat deringan loceng jam. Ada kalanya ia memeritkan telinga dan menyakitkan. Namun, deringan itulah membuat mata kita terbuka dari kelalaian. Jadi kadang-kadang subuh-subuh, bila jam loceng berbunyi, terus bangun.
Jangan enak diselimuti. Kerana bangunlah kamu dua orang yang dalam selimut. Tunaikanlah solat subuh anda. Saudara, terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman mengutara kata untuk kita saling berpesan-pesan dan mengingati. Tak lebih daripada itu. Ruangan saya ini juga saudara dipenuhi dengan saling ingat mengingati dan juga saling berpesan-pesan. Kerana menurut baginda Rasulullah SAW, berpesan-pesanlah kamu kepada kebaikan. Ingatlah sama teman-teman kamu, sahabat kamu, keluarga kamu untuk menjauhi diri kamu daripada melakukan kemaksiatan, saudara. Ya, sebab itu saya berpesan pada pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang negara boleh muflis. Siang tadi kita dapat melihat bagaimana Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun membentangkan permohonan di Parlimen. Kerana setiap wang negara hanya boleh dibelanjakan melalui kelulusan Parlimen. Kalau Dewan Rakyat atau Parlimen tidak meluluskan, maka belanja tersebut walaupun 10 sen tidak boleh digunakan, saudara. Baik, saudara. Hari ini, saudara, adalah hari yang ke-17. Saya dah cakap, saudara, saya akan membuat kiraan sampailah kita tengok 100 hari. Iaitu kerajaan perpaduan ini mau menangani derita rakyat. Saudara, tajuk bicara kita malam ini adalah titian jiwa murni. Apa yang saya maksudkan, sabar dulu saudara. Kita santun pantun Pak Nazil. Jauh di Perlis, kata Pak Nazil, sakit tersepit baru lega. Sakitnya lama bukan kepalang. Kalau dah pipit, pipitlah juga. Takkan sama si burung helang. Ini Pak Nazil mengingatkan kita. Sentiasa merendah diri dan sedar diri. Kalau kita ni pipit, pipitlah terbang rendah. Tak mampu terbang sebagaimana burung helang, terbang tinggi di awan membiru, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, anak landak di tanah cerang, di senja kala tidak berkawan. Bulan tidak sentiasa terang, ada kala dilindungi awan. Kita selalu mengatakan bahawa panas tidak sampai ke petang, kiranya hujan di tengah hari. Tapi menurut Pak Nazir, dia mengingatkan bahawa bulan itu tidaklah sentiasa terang, ada kalanya dilindungi awan. Jadi artinya, saudara, ada waktu-waktunya kita diuji dengan masalah, dengan bencana sebagaimana yang berlaku di Terengganu, Kelantan, Perak dan di seluruh negara sekarang. Bahawa hari ini kita dalam keadaan yang sedih melihat teman-teman kita. Bagaimanapun, sebelum saya meneruskan pencerahan ini, saya perlu mengingatkan teman-teman, sebab saya tengok banyak sangat live saya ini disunting. Saya khawatir kalau ia tidak sealiran dengan apa yang saya maksudkan. Tapi bagaimanapun, saya ingin mengingatkan pada teman-teman, anda nak sunting-suntinglah, tak ada masalah. Tetapi apabila anda memasukkan suntingan itu ke dalam sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan mahupun kiriman kata-kata yang anda masukkan dalam wall saya ini. Kerana saya selalu berpesan agar anda gunakanlah bahasa yang baik serta mematuhi peraturan dan juga saranan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital yang mahukan kita menjadi warga yang sentiasa berharmonis, tidak menggunakan laman media sosial ini untuk menabur fitnah ataupun membawa cita-cita yang tidak betul, saudara. Ingat, saudara, pencerahan saya ini adalah pencerahan politik. Hanya bercerita adalah berita-berita terbaru dan sebagainya, tetapi kebanyakannya adalah mengandungi latar belakang politik. Matlamat saya sekadar untuk memberi informasi kepada teman-teman dan warga yang berkesempatan bersama dengan saya. Di samping itu, kita bila saya memberi pencerahan dan ada komen-komen daripada saya, kita mesti memegang prinsip, iaitu kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ini yang paling penting, saudara. Artinya saya bukanlah seorang yang diktator. Anda boleh menyanggah, anda boleh bersetuju, anda boleh tidak bersetuju dengan saya. Kalau anda ingin menyanggah atau bertanya atau berbincang, boleh hantar kiriman, tetapi gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Gunalah bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Dalam keadaan we must agree to disagree, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Santunilah setiap warga. Kalaupun anda berbicara dalam ruang saya ini dengan teman-teman anda, gunalah bahasa yang baik. Saya tidak mengizinkan perkataan-perkataan yang celupar, carut-mencarut, maki hamun. Itu bukan budaya kita, warga bangsa yang cinta damai, saudara. Itu peringatan saya.
Dan sebagaimana yang saya katakan, Kementerian Jabatan Kaji Cuaca masih mengeluarkan amaran berhubung dengan ribut petir yang melanda di negara kita. Dan kabarnya hari ini tanggal 20 hari bulan, saudara. Besok mungkin tidak ada, tetapi pada tanggal 22 hingga 26 Disember akan berlaku lagi, iaitu hujan, ribut petir yang akan melanda negara kita. Bagi kawasan-kawasan yang di luar, bukan daripada Kelantan dan Terengganu, harus bersiap sedia kerana ada potensi banjir besar. Sebagaimana saya katakan semalam, bahawa banjir di Kelantan, di Terengganu misalnya, dia bukan sekali. Mungkin dia surut, kemudian bila dia ulang sekali lagi, itulah banjir lebih besar lagi. Jadi pada teman-teman berhati-hati. Kerana kita khawatir masalah banjir ini kali ini nampak agaknya teruk. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dah 2 kali turun ke Kelantan dan di Terengganu untuk melihat sendiri, untuk menangani persoalan masalah bencana banjir ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga dikabarkan besok akan turun ke Kelantan di Terengganu untuk melihat dan memberi bantuan sebagaimana yang termampu diberikan, saudara. Jadi sebab itu menurut Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, bahawa jawatan kuasa pengurusan bencana di semua peringkat telah pun diaktifkan. Jadi menurutnya beliau mahu supaya pos kawalan, pihak-pihak polis, pihak tentera, juga anggota bomba dan teman-teman daripada pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan segeralah turun membantu. Saudara, beliau hari ini berada di Besut. Saya tengok, nampaknya macam main air, bukan main air, saudara. Beliau mau melihat sendiri. Sebab nampak gayanya banjir, saudara, semakin buruk di Kelantan dan Terengganu. Ini gambarannya, saudara. Di Terengganu saja jumlah mangsa yang terjejas sudah pun mencecah. Situ setakat pukul jam 4.30 pagi tadi, saudara, iaitu 19,059 mangsa yang terpaksa dipindahkan di kawasan-kawasan yang selamat oleh pihak berkuasa dan juga NADMA. Di Kelantan sudah mencecah 11,800. Mungkin banyak bertambah lagi. Ini sehingga jam 4.30 pagi tadi. Usai saya mengambil pencerahan, saya duduk mencari bahan-bahan semua, saya dapat klik menggambarkan bahawa di Terengganu 19,059 mangsa dan di Kelantan 11,800 mangsa. Jadi apabila Yang Amat Berhormat berada di Terengganu dan sebagainya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri juga melaporkan ini yang terkini. Terengganu 382 mangsa, di Kemaman 3,565 mangsa, di Besut saudara, di Besut 5,067. Tadi di Kuala Terengganu 382 mangsa dipindahkan, di Kemaman 3,565, di Besut 5,067 mangsa telah dipindahkan, di Dungun 1,083, di Marang 301, di Stiu 3,172, di Hulu Terengganu 5,726 mangsa yang terpaksa dipindahkan. Begitu juga di Kuala Nerus sebanyak 302 mangsa. Jadi itulah antara gambarannya dia yang disantuni oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri melihat setiap daerah di seluruh negeri Terengganu. Saudara, dan kabarnya Pahang sudah menjadi negeri terbaru yang dilanda banjir, menjadikan 5 negeri kini terjejas dengan banjir besar, saudara. Di Pahang, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Banjir Negeri melaporkan 40 mangsa banjir daripada 13 keluarga berada di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Serbaguna Kampung Piai di Raub. Kerana laman web Public in Banjir melaporkan Sungai Keratung di Rompin sudah pun melebihi paras bahaya, manakala Sungai Lipis di Batu Malim, Raub dan Sungai Luit di Kampung Subuh direkodkan pada paras amaran. Itu pagi tadi, saya. Dan Jabatan Meteorologi meramalkan kebanyakan daerah di Pahang termasuk Raub akan mengalami hujan pada pagi dan sebelah petang tadi. Besar kemungkinan sudah pun berlaku banjir, saudara. Begitulah situasi di Terengganu. Jadi setakat ini Hulu Terengganu merupakan daerah yang paling terjejas. Tinggi, saudara. Di Kelantan, Sekretariat di Jabatan Pengaliran memaklumkan jumlah mangsa meningkat pada 11,000 lebih. Jadi antaranya melibatkan 80 PPS dibuka, 80 pusat pemindahan sementara dibuka di 9 jajahan, iaitu di Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, Bacok, Tanah Merah, Pasir Putih, Kuala Krai, Macang dan Jeli.
Jadi berdasarkan laman Sesawang apa semua, saudara, 6 sungai utama sudah pun melepasi paras bahaya, termasuk Sungai Lebir di Kampung Tualang, Kuala Kerai dengan bacaan 38.29 meter. Sungai Golok di Kampung Jenop, Tanah Merah. Sungai Golok juga di Tanah Panjang di Pasir Mas. Saudara, di Johor, dalam kenyataan hari ini memaklumkan, itu Jabatan Pengaliran Saliran memaklumkan bahawa jumlah mangsa banjir daerah Segamat kekal 75 orang. Dan menurut JPBN, paras air di 3 lembangan sungai negeri ini berada di paras amaran, iaitu Sungai Muar, Bulu Kasap di Segamat, Sungai Lenik, Ladang Caah di Segamat, dan Sungai Endau di Kampung Labung Mersing. Sementara itu di Perak pula, saudara, ini saya melihat laporan di sana sini, saudara, mangsa banjir kekal 49 daripada 16 keluarga, melibatkan 2 PPS, iaitu Dewan Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib di Batu 4, Teluk Intan, dan Sekolah Kebangsaan Sungai Tiang Darat, Selekuh di Bagan Datuk. Di Terengganu, saya diberitahu bahawa terdapat 70 buah jalan telah pun ditutup untuk dilalui oleh semua kenderaan, saudara. Kuala Terengganu 4 jalan, iaitu Jalan Sungai Kurau Panjang. Ini ditutup pada semua kenderaan ringan. Jalan Kampung Mak Jintan, semua kenderaan tidak boleh lalu. Di Jalan Banggul Kantung, di Jalan Kampung Banggul Kantung. Begitu juga Jalan Kubang Tangga. Di Dungun, 9 buah jalan, kilometer 7 Jalan Panjang Tepus ditutup pada semua kenderaan. Jalan Kampung Padang Ping dan menghala ke Kampung Dendang juga ditutup pada semua kenderaan. Di kilometer 15 Jalan Kampung Dendang menuju Kuala Jengal. Di kilometer 70 Jalan Jerangau Labur. Ini semua ditutup pada semua kenderaan kerana aliran air. Ini di kilometer 70. Air dilaporkan terlalu laju. Jadi kenderaan tak boleh lalu di situ, saudara. Di Kampung Nerang, di Jalan Kampung Nerang ke Tepus, jaraknya ini sekitar 300 meter panjangnya. Air itu mengalir di atas jalan raya, saudara. Sebab tu jalan itu ditutup pada semua kenderaan. Begitu juga dia Jalan Tokah Jerangau, dengan panjangnya 150 meter. Panjang jarak, saudara, jarak air itu berada di atas jalan, ya. Jalan Kampung Wah di Padang Ping ditutup pada semua kenderaan. Begitu juga Jalan Kampung Wah ke Kampung Pinang, saudara. Kedalaman air 0.75 meter tinggi, saudara. Sementara itu di Jalan Durian Mentangau ditutup pada semua kilometer 1 ke semua lalu lintas ataupun jalan. Jadi kerti, saudara, di Terengganu itu di kawasan Dungun, di Kemaman, saudara, 15 buah jalan ditutup, iaitu di Kampung Pengkalan Renggun ke Kertih, di Jabatan Lama Teladas ke menuju ke Air Putih, Simpang 3 Lubuk Lesung menuju ke Pelantuh Lubung Lesung, Kampung Pelatuh menuju ke Dua Hala, saudara, Bawah Kabel menuju ke Kertih, Kampung Paya 100 menuju ke Paman Ibu, itu kawasan ikan darat Ibu dan Ibu Payuh. Ladang Mawar menuju ke Seri Bandi, itu kawasan Kampung Pipe Gas menuju ke Payuh di Kemasik, Elmat Kertih menuju ke Kuantan Terengganu, Mini Zoo menuju ke Kampung Mak Cili di Ibu, Kampung Padang Kemunting di Bukit Anak Dara. Begitu juga Merit Kemaman, Jalan Mak Langgam, Tasik Biru menuju ke Cukai Air Putih, dan bawah flyover LPT di Seri Bandi. Juga jalan sebut ditutup. Sementara itu di Besut, saudara, terdapat 18 buah jalan. Jadi saya bagi tahu ini, kalau teman-teman mau ke Terengganu ataupun melintasi negeri Terengganu ataupun berada di Terengganu, tak perlulah lalu jalan ini. Semua jalan ini telah pun ditutup, diarahkan ditutup oleh Nadma. Di Besut 18 buah jalan, itu Jalan Kampung Belauh, Jabatan Kampung Air Hangat, Jalan Kampung PPRT Belauh, Jalan Jertik ke Bukit Yung, Jalan Jabi, Jalan Jertih di Keruak, Jalan Jertih Keruak ke Cengah, Kampung Bekuk ke Gong Duit, saudara. Jalan Tandak, Jalan Pelagat, itu berhampiran dengan ke Kampung Padang Tapung. Jalan Kampung Raja, ini dia Besut, saudara. Jalan Kampung Cawat, Jalan Alur Lintah ke Kampung Pinang, Jalan Bawah Jambatan Jertih, Jalan Kuala Besut menghala ke Pacakan, dan Jalan Tembila ke Pekansari.
Sementara itu di Stew, 5 buah jalan ditutup, iaitu Jalan Permaisuri menuju ke Hulu Seladang, ke kilometer 67, menghala ke kilometer 68 di Kampung Terengganu, Kota Baru, Caluk, saudara di Guntung ke Kampung Saujana, kilometer 70 Kuala Terengganu ke Kota Baru. Di Hulu Terengganu, 15 buah jalan ditutup, Jalan Kampung Menara di Fekra Betung, Jalan Pengkala Ajal menuju Felda Mengkawang, Jalan Kuala Jeneris Pengkalan Gawi, Jalan Tengkawang menuju Kuala Ping, Jalan Kampung Matang menuju Kampung Nibung, Jalan Kampung Tok Do menuju ke Landas, Jalan Kuala Puih menuju ke Payang Kayu, Jalan Batu 24 menuju ke Pengkalan Ajal, Jalan Bukit Diman menuju pada Tersat, Jalan Tapah Kepah, Jalan Fekra Bukit Kepah, Jalan Belakang Kampung Kolam dekat Kampung Tok Gebuk, Jalan Bukit Perah Kampung Jak Kuah di Kejir, Jalan Paya Besar menuju ke Jalan Lejang, dan Jalan Belakang Kampung Bukit Mokmek, saudara, ke Kampung Tasik Nisan. Sementara itu di Marang, 4 buah jalan ditutup. Di Kampung Temala, di Marang ditutup untuk semua kenderaan ringan. Jalan Kampung Kubang Payu ditutup pada kenderaan ringan. Simpang 4 Kampung Batu 9 ke Kuala Terengganu ditutup untuk kenderaan ringan. Di Kampung Senang, Rendang, Simpang Kampung Baya Desak ditutup untuk kenderaan ringan. Kenderaan ringan itu kereta, saudara. Lori bolehlah masuk. Itu di kawasan Marang, saudara. Dan saya juga dipahamkan baru sebentar tadi, saya menerima laporan daripada Kelantan, dimaklumkan bahawa benteng flood mitigation di Pasir Mas telah pecah. Bahaya, saudara. Dan dijangka air akan sampai ke Jajahan Tumpat pada malam ini. Jadi semua agensi yang terlibat dipohon untuk mobilize semua aset dan petugas untuk bersedia melakukan pemindahan. Sehubung dengan itu, semua pihak diminta bersiap sedia. Ini kawasan-kawasan di kawasan Jajahan Tumpat, saudara. Malam ini berhati-hati kerana flood mitigation, itu kawalan banjir ini telah pecah di Pasir Mas, saudara. Itu laporan banjir seketika. Dan yang paling penting sekarang, saudara, saya mengharapkan agar kalau kita-kita yang tak terkena terlibat dengan bencana banjir ini, jika ada keperluan ataupun ada kesempatan, hulurlah derma kepada teman-teman kita. Benar, pimpinan negara ada menghantar derma dan sebagainya, tetapi diri kita sendiri sebagai tanda simpati kita. Dan paling tidak, kalau tidak pun, hubungilah teman-teman kita. Mungkin juga mereka tak dapat dihubungi kerana bekalan elektrik masih terputus di beberapa kawasan di Terengganu dan di Kelantan. Selain daripada laporan banjir, saya juga mendapat laporan berhubung dengan ekoran daripada kejadian tanah runtuh di Jalan Batang Kali menuju ke Genting. Kerana menurut pengarah Jabatan Kerja Raya Selangor, mereka telah pun mengambil keputusan menutup jalan untuk tempoh 1 tahun. Kalau anda mau ke Genting, kena cari jalan lain lah. Tak boleh lalu ikut jalan Gotoh Jaya tu, ditutup selama 1 tahun. Kerana pihak JKR, demikian menurut kata dia ni Datuk Wan Ahmad Uzir Wan Sulaiman, selaku Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, bahawa jalan tersebut diarahkan ditutup kerana dikhawatiri boleh mendatangkan bahaya. Teman-teman yang mau ke Genting, pastikan anda tidak melalui jalan tersebut. Carilah jalan alternatif yang lain. Jalan Gotong Jaya yang sebagai jalan alternatif dulu tu memang jalan itu agak melegakan. Tapi sekarang ini ditutup kepada semua kenderaan dan hanya selama 1 tahun. Saudara, berhati-hati. Baik, saudara. Sebagaimana yang saya katakan, hari ini kita masuk hari yang ke-17. Saudara, hari yang ke-17 Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Dan di Parlimen hari ini, kerajaan telah pun mengemukakan usul untuk meminta dikeluarkan sebahagian daripada wang daripada tabung negara untuk kegunaan sementara sebelum Parlimen membentangkan bajet. Sebagaimana yang saya katakan 2-3 malam dulu, Menteri Kewangan mesti membawa usul di Parlimen, barulah boleh digunakan bajet ini, menggunakan wang ini untuk bayar gaji, emolumen, pencen dan sebagainya. Kalau tidak, nanti tak boleh. Boleh buat pengumuman apa semua, tapi tak boleh dikeluarkan. Sebagaimana yang saya selalu katakan, wang negara 10 sen pun tak boleh nak digunakan tanpa kelulusan daripada Parlimen. Hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun membentangkan selaku Menteri Kewangan, dan
Kabarnya tadi Yang Berhormat telah pun mengumumkan bantuan awal persekolahan. Ini penting saudara, kerana ramai keluarga kita yang ada anak 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang yang cukup terkesan oleh kedudukan ekonomi yang masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu. Bagaimanapun kerajaan telah memutuskan bahawa bantuan awal persekolahan, artinya saudara dalam masa seminggu 2 ini kerajaan akan mengeluarkan perbelanjaan untuk dibayar kepada anak-anak yang ada di sekolah sejumlah RM150 seorang. Bukannya satu keluarga, tidak saudara. Kalau sekolah tu bagi nanti 150 saja sedangkan dia ada 4 orang anak, itu salah. RM150 seorang pelajar ataupun kanak-kanak kita ni untuk setiap murid tanpa mengira pendapatan ibu bapa. Tak kisahlah dia anak orang kaya ke, anak B40, M40, M60, T20, semua anak-anak. Keprihatinan kerajaan. Sebab itu saya katakan bahawa kali ini kerajaan perpaduan ini adalah untuk menangani derita rakyat. Begitu juga saudara bantuan tunai rakyat yang sepatutnya dibayar pada bulan Mac diawalkan pada bulan Januari. Tak ada lagi terpaksa tunggu bulan Mac, tak ada. Dan kabarnya terdapat sejumlah 9 juta penerima yang melibatkan wang daripada kantung negara sejumlah 2 bilion ringgit. Tiap-tiap buah keluarga, setiap isi rumah akan mendapat RM300 dan RM100 untuk yang masih bujang. Itu yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di Parlimen tadi. Saudara, ini bantuan segera. Sebab itu saya katakan semalam tak boleh nak umum. Kemarin ke dua lepas memegang jawatan dia tak boleh mengumumkan, tapi selepas saja dibawa dalam bajet apa semua, selepas usai beliau memperoleh keabsahan legitimasi undian di Parlimen sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Hari ini juga misi bantuan banjir untuk setiap rakyat yang terkesan mula disalurkan. Demikian menurut Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Saat tadi awal pagi tadi saya tengok mana tak ada kat Parlimen. Rupanya beliau bekerja ke Besut, Terengganu. Dan sebenar-benarnya sewaktu beliau berada di Kelantan minggu lalu, peruntukan sejumlah 12 juta ringgit telah pun dikeluarkan untuk memberi bantuan kepada rakyat Kelantan yang minggu lalu. Inilah saudara, begitu juga kepedulian Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri yang telah pun mengirimkan bantuan sejumlah RM500,000 disalurkan melalui Pejabat Menteri Besar Kelantan untuk rakyat Kelantan. Kita harap jangan pula beli benda lain ini untuk rakyat. Jadi artinya sekarang bukanlah rakyat itu tidak ditangani. Soal anda nak undi siapa pun terpulanglah. Tetapi inilah bukti nyata keprihatinan yang saya katakan jiwa murni yang dimiliki oleh pimpinan negara, kerajaan perpaduan yang mahu menyantuni ataupun mengusaikan derita rakyat secara. Dan hari ini selesai, semalam dah selesai usul undi percaya di Parlimen. Bagaimana kata Dr. Anwar Ibrahim, now is the time to move on. Bukan lagi, masih lagi berbicara soal ada tak ada legitimate, mengulangi lagi cerita tak sah, ini tak sah dan sebagainya. Tak ada dah. Dia belum menegaskan usul undi percaya yang telah dibuat. Ini juga dilakukan atas kehendak Tan Sri Muhyiddin. Sebab waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Yang Berhormat Perdana Menteri, jawatan beliau dipersoalkan. Tak sah lah, kalau tak dapat sokongan. Dan semalam terbukti. Walaupun tidak ada pengundian secara jumlah nombor, kerana tak ada pula mereka nak bangun. Jangan pula lepas ni bangun, sebab saya tengok bahawa kenyataan daripada pemimpin daripada Perikatan Nasional, dia kata kita tak sebut nombor pun, dia kata. Jadi sebenarnya dia orang sendiri dah rasa malu. Kalau mereka buat nombor pun pasti ada 148 saudara. Jadi saya melihat bahawa tentang bagaimana Arau dan Pasir Mas yang membangkitkan kenapa kemuka usul undi percaya. Sebab tadi adalah larutan lagi tu saudara. Sebenarnya bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak mengukuhkan, tetapi dipersoalkan. Bila orang dah buat, kata salah. Bila tak buat, kata penakut, kata tak adalah dan sebagainya. Itulah masalah dengan pembangkang. Saya mengharapkan kehadiran parti-parti pembangkang kali ini
pemimpin pembangkang, ahli-ahli parlimen, mereka tak mahu bersama dengan kerajaan. Tak apa, tak ada masalah. Kenapa saya katakan mereka tidak mahu bersama dengan kerajaan? Kerana awalannya mereka telah pun diundang oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong supaya bersama-sama. Dan mereka rasa besar hati, merasa mengatakan mereka lah yang berhak jadi Perdana Menteri dan sebagainya, mereka menolak. Jadi sekarang ni bila dah menolak benda begitu, apakah anda masih lagi tidak puas hati? Sepatutnya jadilah pembangkang yang berhemah. Kita pun dari segi Parti UMNO, menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau menyatakan seandainya kita berada di Parti Pembangkang, kita akan menjadi pembangkang yang berhemah. Tapi apabila diminta oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong menyarankan supaya negara ini distabilkan politiknya. Jadi pentingnya UMNO kembali. Sebab itu sekarang ni saudara, apa yang dinyatakan oleh Datuk Zahid, dia kata lunas demokrasi telah pun menyaksikan rakyat melalui wakil rakyat mereka, dia rakyat memberi mandat yang jelas kepada kerajaan perpaduan apabila usul undi percaya diluluskan dengan lebih suara bersetuju. Tak disebut nama saudara. Alhamdulillah, katanya kini sudah jelas lagi tuntas akan keabsahan Perdana Menteri dan kerajaan perpaduan. Dengan keyakinan dan legitimasi sebut, ia merupakan manifestasi buat semua pihak, termasuklah kerajaan dan pembangkang, untuk bergerak ke hadapan dan memberi seluruh tumpuan membangunkan negara. Itu kenyataan daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Rakyat hari ini mendambakan kerajaan yang bekerja dan berfungsi untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Oleh itu, pastinya isu ekonomi dan kos sara hidup rakyat akan menjadi fokus utama dalam pembentukan kerajaan perpaduan ini. Soal pelbagai cabaran dalam urusan ekonomi dan keuangan negara pada tahun-tahun mendatang ini, saudara, sebagaimana yang selalu saya katakan, memerlukan sokongan semua pihak untuk memastikan kelangsungan kehidupan rakyat. Perancangan, pelaksanaan dasar serta polisi yang mampan akan menghasilkan sebuah negara lebih maju dan sejahtera. Justru itu, kestabilan politik amat penting, saudara. Sebab itu Dewan Rakyat tadi telah pun meluluskan bajet mini. Bajet mini ini kerana bajet yang sebenarnya akan dibentangkan bulan Januari. Bahawa sejumlah wang daripada khazanah negara diizinkan oleh Parlimen untuk digunakan melalui Dewan Rakyat hari ini, iaitu sejumlah 107 bilion ringgit. Dan kumpulan wang satukan, termasuklah wang daripada pelbagai akaun. Keputusan dimaklumkan oleh Tuan Dewan Rakyat. Keputusan tersebut telah diumumkan oleh Yang Dipertua Dewan Rakyat, Datuk Johari. Saudara, bajet mini ini katanya akan berkuat kuasa sehinggalah bajet 2023 dibentangkan dan diluluskan Parlimen. Usul ini ialah susulan daripada rang undang-undang perbekalan. Sebab itu saya katakan, saudara kena faham, kalau siapa nak jadi Perdana Menteri, kena ingat, wang negara tak boleh dipakai sembrono. Siapa yang menggunakan wang negara secara sembrono, maka tanggunglah akibatnya. Jangan main-main, saudara. Ini merupakan jenayah. Sebab itu hari ini juga saya melihat, ini bukan soal jenayah tentang itu, biarkan pihak berkuasa. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan tadi bahawa pihaknya, saya nampak jelas kenyataannya bahawa beliau mahu siasatan diadakan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah berhubung penggunaan wang negara yang menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersih pun. Saya tak mau cakap lebih. Kenyataan dari Parlimen tadi saya dengar, alamak, saya kata. Artinya, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mahu supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah melaksanakan tugas sebagaimana yang diumumkan dan dikendaki oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang musim kempennya, dalam musim pilihan raya dulu, dan juga sepanjang beliau berada dalam kedudukan sebagai Ketua Pembangkang. Hari ini katanya, kerajaan hari ini, SPRM kena ikutlah. Ini kehendak yang akan dilakukan. Setiap kebejatan, setiap penyalahgunaan kuasa perlu disiasat. Malahan, hari ini peguam daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menghantar surat saman terhadap mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana mendakwa pengerusi Pakatan Harapan itu menerima bayaran 15 juta ringgit sebagai penasihat ekonomi Selangor sebagaimana yang dilontarkan sepanjang musim pilihan raya lalu. Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku plaintiff memfailkan saman di Mahkamah Tinggi
hari ini melalui firma guaman S.N. Nair and Partners dengan menamakan Tan Sri Muhyiddin sebagai defendant tunggal. Seorang dia, saudara, Presiden Parti Keadilan itu mendakwa kenyataan tersebut dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin selaku pengurusi Perikatan Nasional ketika ceramah dalam Grand Finale Perikatan Nasional Padang Serai di Taman Selasih Kulim pada 5 Disember lalu. Jadi menerusi dokumen diperolehi oleh Datuk Anwar Ibrahim, dia kata ucapan ketika itu menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil wang sejumlah 15 juta daripada Kerajaan Selangor, dan ia kemudiannya terbitkan dalam aplikasi TikTok melalui akaun di bawah nama Berita Kini 8 yang mendapat tontonan sejumlah 1 juta tontonan dan 6,061 komen serta 21,400 butang like dan 1,360 favorite serta 2,169 perkongsian share. Jadi keadaan itu jawablah sendiri. Sebab itu saya katakan berani buat, berani tanggung. Baik, kita bercakap sedikit soal politik dan terkini saudara terbuktilah dengan pengundian semalam iaitu sejumlah 148 ahli parlimen yang menyokong keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ia merupakan pelengkap apabila adanya sokongan daripada UMNO sejumlah 30 ahli parlimen. Saya cuba bayangkanlah kalau tiada 30 kalangan ahli-ahli parlimen daripada UMNO ini, maka cuma tinggal lebih kurang sekitar dalam 118. Tentulah kedudukannya dalam keadaan yang goyah. Akan bolehlah berlaku apa yang berlaku seperti dulu, langkah Sheraton dan sebagainya, saudara. Sebab itu kita janganlah rasa kecil hati, janganlah rasa cemburu kepada pimpinan-pimpinan yang lain, sama ada daripada Pakatan Harapan sendiri ataupun daripada Parti Perikatan Nasional. Seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim melayan sedikit kepada Parti UMNO, kerana penting bahawa kedudukan, kestabilan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, keberadaannya di anjung kuasa di Seri Perdana terletak pada sokongan 30 kursi. Ini yang paling mantap daripada UMNO. Saudara, bukan kita katakan bahawa di Sabah Sarawak itu boleh lari, tetapi melihat perkembangan-perkembangan terdahulu. Jadi saudara, semalam genaplah sebulan selepas PRU 15 yang berlangsung pada 19 November lalu. Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, DRS dan Warisan berjaya dibentuk dalam waktu yang begitu singkat. Jadi percubaan Blok Perikatan Nasional untuk menukar status quo Kerajaan Perpaduan melalui undi percaya di sidang Dewan Rakyat telah gagal. Jadi saudara, soal mereka mempersoalkan tentang memorandum persefahaman yang dimeterai pada Jumaat lalu, bagi saya sudah tak relevan lagi. Dah tak relevan lagi dah sekarang ni. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memenangi usul undi kepercayaan. Saya menyangkakan dengan jumlah 148. Jangan dipertikaikan. Jadi semoga kita tidak mengulangi lagi peristiwa sebagai kata orang kata Seloka Malang Pak Kaduk, menang sorak Kampung Tegadai. Dan sebenarnya kini sesuailah pada kerajaan ataupun terpakai kepada Perikatan Nasional. Kerana mereka yang kononnya menang sorak, tapi akhirnya Kampung Tegadai. Bagaimanapun sekaranglah masa untuk kita berusaha memulihkan keadaan ekonomi dalam menghadapi pelbagai kemungkinan kemelesetan dan hyperinflation, saudara. Ini saya perlu mengingatkan anda. Rakyat telah membuat keputusan, kerajaan juga telah pun dibentuk. Jadi berusahalah sekarang. Tetapi ini saya nak mengingatkan pada anda semua bahawa sebagaimana yang saya baca dalam catatan tulisan saudara Adam Malik dari media sosial MyTV Online, saya mengejutkan saya tadi, saudara. Ini benar, bukan tak benar. Saya lupa kita terlepas pandang bahawa menurut saudara Adam Malik, dia kata pada pemilihan UMNO yang akan datang, itu menjelang bulan ini tahun 2023, UMNO boleh berada dalam keadaan terancam yang besar. UMNO tak seperti parti lain. Selain menjadi parti terbesar dalam negara, UMNO juga menjadi idaman banyak pihak yang berada di luar UMNO. Ahli-ahli UMNO berkemungkinan tak tahu siapakah enemy at the exit, siapakah musuh yang berada di pintu pagar, yang sentiasa menunggu peluang sama ada untuk menawan UMNO
atau untuk dipecah belahkan. Kebanyakan ahlinya kadang-kadang tahu, hanya di atas peringkat surface, di luaran saja ya. Mereka tak empat melihat secara dalaman. Kerana apa yang berlaku sekarang, ada pihak-pihak sedang berusaha untuk menawan UMNO. Jangan lupa saya, bahawa musuh-musuh kerajaan Pakatan Harapan ini, musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim, musuh-musuh Datuk Zahid Hamidi sekarang ini, mereka menunggu untuk memecahkan UMNO supaya ahli-ahli UMNO itu berasa tak puas hati. Malahan ini juga digerakkan oleh warlord-warlordnya. Sebab itu saya ada baca kenyataan tadi, seorang pemimpin UMNO daripada Belah Persekutuan mengatakan setengah daripada 191 tak setuju dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini adalah untuk merobekkan kepercayaan orang, sebab mereka melihat, mereka melihat tawan UMNO, maka terperangkaplah Datuk Seri Anwar Ibrahim di anjung kuasa di Seri Perdana. Ini pasti saudara, kerana pemimpin yang baru daripada UMNO, kalaulah bukan Zahid Hamidi, saya yakin mereka akan membawa UMNO ini untuk dijaja, untuk dilelong kepada tokeh baru. Wang-wang sekarang ni sudah bertaburan. Mereka menggunakan naratif presiden perlu ditukarkan, kerana membuat slogan ini adalah perubahan, kononnya UMNO perlu berubah. Nak berubah apa lagi? Yang perlu berubah adalah ahli-ahli, yang perlu berubah pimpinan di peringkat akar umbi. Anda yang perlu berubah, bukan di atas. Kesannya memang di atas, tapi anda di bawah tidak berubah. Anda masih lagi seronok dengan kekayaan yang anda miliki oleh penghasilan berada sebagai pimpinan UMNO peringkat akar umbi masa-masa yang lalu. Sekarang ni mulalah mewujudkan macam-macam pelbagai usaha, kerana anda mendapat janji-janji tertentu. Anda juga mendapat ghamimah politik, adanya bayaran-bayaran tertentu. Kerana matlamat mereka tak lain tak bukan adalah untuk menjahanamkan UMNO ini, supaya 30 ahli parlimen UMNO ini mau diseret, mau diperlakukan, supaya mereka mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada anjung kuasa Seri Perdana. Mereka tidak fikir soal demokrasi ke, sama ada demokratik ke, undemokratik ke. Pada mereka itu mereka persetankan. Yang penting mereka masih lagi berusaha untuk mencari jalan supaya mereka boleh berada di anjung kuasa Seri Perdana. Ini yang saya katakan kebiadaban politik. Mereka sanggup melakukan kebiadaban politik. Semalam pun ahli parlimen daripada Kuala Selangor, Datuk Zulkifli, beliau menyatakan bahawa isu surat akuan bersumpah ini seolah-olah dilacurkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi sewajarnya ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi berdiri teguh. Jangan izinkan diri anda dipengaruhi, kerana terdapat wakil-wakil saya daripada pro ini calon kluster broker sedang berunding secara sulit dengan ahli-ahli pimpinan di peringkat akar umbi, dan juga kononnya katanya mereka juga berunding dengan Anwar Ibrahim untuk jangan ambil tindakan. Kerana saya melihat tadi saya bahawa besar kemungkinan ramai di kalangan mereka yang berada dengan kluster-kluster yang tidak bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka akan menjadi kluster mahkamah. Dan sebab itu mereka berusaha untuk melakukan rampasan kepimpinan, mungkin secara demokrasi. Jadi pemimpin-pemimpin berakar akar umbi, warga UMNO akar umbi perlu sedar ancaman yang sedang berada pada UMNO. Saya berkatakan berkali-kali dulu pun, selagi UMNO tidak terancam, kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim di anjung kuasa Seri Perdana kekal untuk 5 tahun akan datang, dan bolehlah meneruskan lestari kepimpinan untuk menjaga rakyat. Tetapi seandainya sesuatu berlaku pada UMNO, sudah pasti kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim di anjung kuasa Seri Perdana akan tergugat. Inilah kesannya. Sebab yang mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada awal adalah Datuk Seri Zahid, kerana beliau memegang pada prinsip demokrasi. Parti Pakatan Harapan mendapat 82 kursi mengatasi Parti Perikatan Nasional. Jadi sikap ataupun ketapan yang dilakukan itu, maka beliau diserang habis-habisan. Macam-macam cerita. Saya dapat ni ada juga pemimpin yang mengatakan bahawa sudah sampai masanya Datuk Zahid mesti dibesarkan. Saya katakan, untuk apa? Kenapa isu mengadu domba dalam UMNO ni masih berterusan?
Sekarang ini masa untuk move on. Mereka tidak fikir apa yang nak berlaku. Sedangkan pimpinan negara sebagaimana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, bahawa kita dalam keadaan yang tidak menentu lagi. Nyata apa yang disebutkan oleh ahli parlimen daripada Titiwangsa, pemimpin UMNO. Beliau adalah merupakan ketua UMNO bahagian serta sebagai pengurusi perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Beliau mengingatkan, itu saya katakan, this is the quality of pemimpin UMNO yang benar-benar ada kemampuan menjadi pemimpin. Bukan macam apa setengah tu yang jadi cak ayam tu. Ada pemimpin UMNO, latar belakangnya cuma jual apa ikan kering aja dulu. Tapi punya wang, dapat jadi tokeh, dapat pula petak-petak di pasar burung, maka jadi banyak wang, beli uli. Saudara, dan sekarang ni nak jatuhkan presiden kerana dapat wang mimah. Tapi dengar kenyataan daripada Datuk Johari Gani, beliau menzahirkan kebimbangan untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu. Kalaulah masalah kepimpinan, masalah politik masih berada dalam keadaan huru-hara. Kesan, beliau menyatakan secara terus terang, selama 4 tahun negara berada dalam keadaan limbo in politik. Suasana politik yang tidak menentu. Akhirnya para pelabur lari. Dan beliau menunjukkan figura-figura yang tertentu. Berapa banyak wang yang akhirnya negara berhutang sejumlah 1 triliun lebih. Ini tidak lain tak bukan apabila masalah politik tidak dapat disantuni dengan baik. Saya mengharapkan agar warga UMNO khususnya, teman-teman kita dalam Parti Keadilan, tentulah mereka sedang merayakan kejayaan. Okeylah, tak ada masalah. Tetapi warga UMNO perlu sedar, jangan diizinkan tembok pertahanan UMNO ini dipecahkan oleh mereka yang saya sebut sebagai parasit politik. Saya sedang menanti untuk kesempatan berjumpa dengan Presiden UMNO untuk menjelaskan permohonan ahli akar umbi supaya beberapa anggota yang dikenali ahli-ahli akar umbi mendengar ceramah mereka memaki hamun yang meletakkan kesalahan pada presiden sepanjang musim pilihan raya dan selepas pilihan raya. Orang ini perlulah segera disingkirkan daripada UMNO. Penyingkiran parasit daripada UMNO ini perlu dilakukan segera. Kalau tidak nanti tiang seri rumah UMNO ini akan goyah. Saya mengharapkan, benar, saya tahu Presiden UMNO ni dia berjiwa besar. Nanti kalau pecat orang ni, konon-kononnya kerana mereka ini bercita-cita nak melawan jawatan presiden. Persetatkan. That is not the issue. Isunya warga akar umbi faham dan tahu siapa mereka ini yang sanggup jadi onar, sanggup menjadi duri dalam daging, sanggup menjadi musang berbulu ayam, yang nak menghancurkan UMNO dan nak digadaikan kepada mereka yang kemabukan kuasa. Orang yang tak habis-habis nak mengejar kuasa, aku nak jadi Perdana Menteri. Untuk jadi Perdana Menteri, no way, kata mereka. Ini gambarannya, saudara. Mereka merasakan mereka besar. Betul, mereka punya wang. Tapi, insyaAllah, saya dengar juga kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang nampaknya kenyataan tegas. Sebab itu saya mengatakan, besar kemungkinan dalam masa sebulan, 2 bulan lagi, ada berderitlah orang yang akan diseret. Sebab itu, saudara, saya juga baru terima kiriman, saudara. Kiriman ini agak panjang lebar. Dan saya yakinlah bahawa ini adalah antara jawapan kepada apa yang mereka tuduh terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim selama ini. Kerana ada orang yang bernama pemimpin. Rupanya latar belakang mereka pernah berada sebagai pemimpin UMNO. Kemudian keluar daripada UMNO dan sebagainya. Yang melakukan kebejatan waktu memimpin 1-2 organisasi GLC kerajaan. Banyak juga wang yang melibatkan, banyak juga salah laku. Saya yakin mereka ini akan disiasat. Dan kita juga menuntut supaya pembersihan ini, dengan pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa jawatan-jawatan GLC tidak lagi melalui pelantikan politik, ini satu benda yang paling jelas. Beliau juga berusaha untuk membersihkan imej UMNO yang selama ini terpalit dengan kekotoran, dengan pemikiran rakyat yang memandang secara negatif. Ini tidak dapat dielakkan. Saya dalam ceramah-ceramah saya lepas, dalam saya punya siri, saya mengatakan saya tak menafikan bahawa pemimpin-pemimpin UMNO inilah yang merosakkan UMNO. Tetapi bukan UMNO yang salah. Yang salah adalah pemimpin. Saya cakap terus terang ni, berada, ni ada saudara. Kerana saya melihat banyak kawan-kawan menghubungi saya
Dia kata, kenapa kamu pertahankan UMNO? Saya kata, ini rumah UMNO. UMNO satu organisasi, rumah UMNO yang selama ini memayungi warga bangsa. Tapi yang merosakkannya adalah pimpinan. Mereka inilah perlu disingkirkan. Mula bertanya pula bagaimana dengan Presiden. Presiden sedang menghadapi pembicaraan. Biarlah dia dengan pembicaraan di mahkamah. Kita tunggulah resultnya. Jangan kita pula mengambil keputusan. Kita pula tukang sokong mengatakan dia bersalah. Kita bukan hakim. Dan saya melihat apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dengan jelas bahawa beliau pasti akan mengambil tindakan. Bukan beliau mahu. Ayat yang benar. Beliau mahu supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah berperanan sebagaimana yang diharapkan. Sekali lagi saya mengulangi, isu korupsi ini yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kedua mereka inilah yang akhirnya berada di pihak yang dimusuhi oleh Dr. Mahathir apabila mereka melontarkan isu KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Sejak Datuk Seri Zahid menjadi Ketua Pergerakan Pemuda, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Presiden UMNO waktu itu, maka beliau dikambing hitamkan oleh kumpulan Dr. Mahathir kerana dilihat mahu merubah sistem politik negara untuk tidak lagi terjebak dengan korupsi, kronisme dan nepotisme. Malahan, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan akta anti rasuah ini di Parlimen sewaktu Dr. Mahathir bercuti, maka beliau dilihat seolah-olah mahu menentang orang-orang Dr. Mahathir dan akhirnya beliau tersingkir sampai ke tahap dipenjara selama hampir 20 tahun. Kita tunggu lagi apa perkembangan-perkembangan terbaru. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.